Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar murid-murid? Kita harap semua sihat. Okey, pada pagi ini kita akan sambung pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu dalam bidang akidah. Agung dan mulianya Tuhanku. Okey murid-murid, mari kita berfikir dan merenung seketika. Cuba kamu lihat kepada penciptaan matahari, pokok, tumbuh-tumbuhan dan gunung ganang. Apa yang kita dapat buktikan? Apa yang kamu dapat lihat melalui penciptaan ini? Penciptaan ini kita dapat membuktikan betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah tu Maha berkuasa. Jadi pada hari ini kita akan belajar tajuk nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Seperti mana yang kita telah belajar pada tahun-tahun sebelum ini, kita belajar nama Allah mempunyai 99 nama. Al-Azim dan Al-Hamid ini adalah salah satu daripada 99 nama Allah itu. Jadi, hari ini kita akan sama-sama belajar nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, murid-murid, apa yang kamu faham tentang maksud Al-Azim dan Al-Hamid? Okey, tak apa, mari kita sama-sama belajar maksud. Apa dia yang dimaksudkan dengan Al-Azim? Al-Azim bererti Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Al-Azim ni bermaksud agung. Maksudnya Maha Agung. Tiada satu pun makhluk di dunia ini yang lebih agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah. Cuba kamu fikir, adakah ciptaan makhluk-makhluk yang lebih hebat daripada Allah? Tentulah tiada, kan? Cuba kita lihat penciptaan kepada pokok, gunung ganang. Siapa yang mencipta? Tentunya Allah. Manusia dapat mencipta tak haiwan? Tentu tidak. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengertian Al-Hamid. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Hamid? Al-Hamid bererti Maha terpuji. Jadi Al-Azim maksud agung. Al-Hamid bererti terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Maha terpuji telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Al-Hamid bermaksud terpuji. Maknanya Allah Maha terpuji melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Tiada makhluk pun yang lebih layak dipuji melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Okey, dalil nakli. Apa bukti yang menunjukkan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid ini? Okey, cuba kita lihat perbualan di antara seorang ustaz dan murid di dalam gambar ni. Murid ini bertanya kepada ustaz, "Ustaz, sungguh hebat rekaan sains di pameran ini." Ustaznya menjawab, "Walaupun rekaan sains ini hebat, tetapi sebenarnya ciptaan Allah lebih hebat. Dengan nikmat akal yang diberi mereka mampu mereka pelbagai rekaan." Nombor 3, murid ini bertanya lagi, "Wah, sungguh maha agung Allah Subhanahu Wa Taala. Selayaknya Allah Subhanahu Wa Taala dipuji." "Benar," ustaz menjawab. "Oleh itu, setiap Muslim wajib beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid." Okey.
Jadi apa hukum kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid ni? Hukumnya sebagai orang Islam adalah wajib. Okey, kita dapat lihat perbualan antara murid dan ustaz tadi. Murid ni memuji dia cakap, wah hebatnya rekaan saintis di pameran ni. Cerita macam robot apa semua. Ustaz dia kata, hebat, tapi sebenarnya ciptaan Allah lebih hebat. Cuba kita tengok, ada tak ciptaan manusia yang lebih hebat daripada ciptaan Allah? Cuba kamu fikir, ada tak? Contoh, manusia mencipta kapal terbang. Boleh lawan tak dengan ciptaan Allah Taala burung? Tentu tidak. Kapal terbang, nak terbang kena pakai minyak. Kalau tak ada minyak, kalau rosak, akan tempas. Tapi cuba kita tengok bagaimana burung terbang. Allah menciptakan burung. Dan cuba kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta. Macam mana dia boleh simpan air dalam badan dia. Lepas tu dia boleh berjalan jauh tanpa minum. Hanya berbekalkan minuman yang disimpan dalam bonggol dia tu. Cuba kamu lihat. Renungkan ciptaan Allah. Ada manusia boleh cipta seperti unta? Yang Allah cipta tak ada. Jadi, itu pun ciptaan manusia yang hebat yang kita tengok sekarang ni pun sebenarnya dengan apa? Dengan nikmat akal yang Allah beri kepada manusia. Contoh kita belajar, Allah bagi nikmat akal supaya kita boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Bagi kita berfikir macam mana kita nak reka ni, nak ni, mana semua itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu murid ni bertanya lagi, apakah dalil nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Okey, dalil nakli ni adalah dalil daripada Al-Quran atau hadis. Okey, dalil nakli nama Allah Al-Azim ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, dan dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala tu maha tinggi, maha agung. Itu dalil nakli nama Allah Al-Azim. Wa huwal aliyyul azim. Seterusnya, dalil nakli nama Allah Al-Hamid. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Hud ayat 73. Innahu hamidum majid. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Apa dia? Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha terpuji lagi maha mulia. Okey, murid-murid, apa dia kepentingan beriman dengan nama Allah Azim? Apa dia pentingnya kita beriman dengan nama Allah ni, dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Pertama, sentiasa merasai kekuasaan Allah. Dengan kita beriman dengan nama Allah Azim ni, kita akan merasai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ia dapat membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Ketiga, memupuk sifat bersyukur. Dengan kita beriman dengan nama Allah Azim ni, kita akan sentiasa lebih rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Keempat, berusaha membaiki diri menjadi insan yang mulia. Kita perlulah sentiasa terus-menerus membaiki diri kita menjadi insan yang lebih baik. Hari sebolehnya kita akan jadikan hari ini lebih baik daripada semalam dan seterusnya. Kelima, sentiasa merendah diri dan tidak sombong. Dengan beriman dengan nama Allah ni, kita akan sentiasa merasa rendah diri dan tidak sombong. Sebab apa? Kalau kita nak rasa kita ni sombong, kita akan fikir ini semua pinjaman, ini semua adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak ada apa pun. Kalau Allah tak bagi nikmat ni, kita tak ada apa pun. Jadi dengan tu akan menjadikan kita sentiasa rasa rendah diri. Keenam, selalu memuji Allah. Kita mestilah selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dengan kita berzikir kepada Allah. Okey, seterusnya ini tip mari amalkan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud ada dua kalimah
yang ringan di lisan, yakni di lidah, namun berat timbangan pahala, dan kedua-duanya dicintai Allah, iaitu ucapan Subhanallah wa bihamdih dan Subhanallahil azim. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih dan Subhanallahil azim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Muhammad telah bersabda, dia kata ada dua kalimah. Kalimah ni ringan, senang nak sebut, ringan, mudah je. Dia di lisan, di lidah ni kita mudah je nak sebut. Tapi di timbangan Allah, pahala yang sebutan tadi tu, kedua-duanya dicintai Allah. Timbangan dia berat dan kedua kalimah tu dicintai Allah, iaitu apa dia? Subhanallah wa bihamdih dan Subhanallahil azim. Jadi kita sebagai orang Islam ni kena sentiasalah melazimi dengan zikir-zikir, dengan ucapan. Contoh ni, perkataan yang mudah je, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Sambil duduk-duduk, sambil tengok TV apa, kita melazimi ucapan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim ni, dia akan memberatkan timbangan kita. Jadi Ustaz rasa setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum itu, untuk pengukuhan, Ustaz nak kamu rakam jawapan dan hantar melalui WhatsApp. Contoh pertama, soalan pertama, kamu jawab, Ustaz tanya, okey, apakah maksud Al-Azim dan Al-Hamid? Jadi jawapan tu kamu rekod. Contoh, Al-Azim tu maksud dia apa-apa-apa, dan Al-Hamid tu maksud dia ringkas je. Kamu hantar kepada Ustaz. Dan soalan kedua, sebutkan hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Apa hukum? Apa hukum dia? Okey, kamu jawab, rekod jawapan kamu tu, hantar melalui WhatsApp. Ketiga, sebutkan sebutkan satu contoh kejadian atau ciptaan Allah yang menunjukkan bukti Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Sebutkan satu contoh kejadian atau ciptaan Allah yang menunjukkan bukti Allah tu Al-Azim dan Al-Hamid. Jelas? Okey, insyaAllah. Saya harap jawapan kamu tu kamu rekod, ringkas saja, jawapan ringkas. Okey, contoh nombor satu soalan, apa maksud Al-Azim dan Al-Hamid? Maksudnya Al-Azim tu apa? Okey. Hukum Al-Azim tu apa-apa-apa. Kamu jawab, rakam jawapan kamu, hantar kepada Ustaz. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada minggu ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.